Kita nak dengarkan juga pandangan daripada Puan Adibah Nur di sana bersama dengan Fazli Puan. Silakan. Okey, baik. Terima kasih, Hanim. Itulah dia. Teruslah di sebelah saya dah nampak kan? Okey, sihat ke, Kak Dip? Alhamdulillah. Jadi itulah dia. Saya rasa mungkin sebelum ini mereka tidak mengetahui tentang Bell's palsy ini, tetapi mungkin mereka follow Faye Kusheri dan mereka follow Kak Adib mungkin di Instagram. Barulah mereka sedar bahawa Bell's palsy ini boleh menyerang sesiapa sahaja. Seperti mana tadi dah bersama juga dengan Kak Adib. Kak Adib kata boleh terkena dengan sesiapa sahaja. Siapa pun boleh kena. Jadi mungkin sebagai permulaan, macam mana Kak Adib boleh mengetahui didiagnos sebagai salah seorang daripada yang menerima Bell's palsy ini? Malam sebelum saya kena tu, saya dapat rasakan mata saya tersangat gatal. Dan keesokan paginya, bila saya gosok gigi, berkumur, air tu terpancut keluar. Macam apa hal pula kumur terpancut keluar airnya kan? Saya pergi ke lokasi penggambaran dan saya dapat rasakan bila nak pakai lipstick tu dah tak boleh nak, dia dah tak balance. Masih lagi tak suspek apa-apa, tapi hari yang kedua tu bila saya makan, saya asyik tergigit bibir di sebelah kiri. Dan saya dapat rasakan speech saya, huruf S dah jadi macam Sean Connery, Merry Christmas macam kan. Lepas tu huruf P tu, dia punya letupan P tu macam lain macam. Dan saya dapat rasakan bibir sebelah kiri saya sudah ke bawah. Baik. So hari yang ketiga baru saya dapat pergi ke hospital. Terus dipanggil pakar saraf dan dia diagnosekan sebagai Bell's palsy. Tapi seperti yang doktor cakap tadi, dia kena identify dulu adakah this is a stroke ke, dan dia pun dah check telinga saya. So untuk identify benda tu Bell's palsy, ada pemeriksaan tertentu yang dijalankan untuk betul-betul confirm this is Bell's palsy. Betul. So jangan risau, ia tak ada kena-mengena dengan stroke, tekanan darah tinggi ke apa, tak ada. Itu adalah serangan saraf. Betul. Yang boleh serang sesiapa sahaja. Itu yang kita bawakan sebenarnya Bell's palsy di Malaysia hari ini, sebab kita nak bagi tahu kepada mereka lah. Sebab ada yang cakap macam, kalau sengit je stroke, sengit je stroke. Bukan. Tidak. Macam Kak Adi sendiri, selepas Kak Adi mengalami simptom-simptomnya, jadi selepas 3 hari baru berjumpa dengan doktor. Sebab apa? Sebab mungkin kita sebagai orang biasa mungkin anggap macam benda ni macam biasa, remeh, macam remeh kan. Tapi selepas sebab dia tak ada pening, tak ada demam, tak ada apa, so ingat tak ada apa-apalah kan. Tapi sebenarnya saya agak kesal kerana hari ketiga baru saya dapat jumpa doktor. Kalaulah hari pertama saya terus buat fizioterapi tu semua, mungkin ia akan pulih dengan lebih cepat. Tapi tak apalah, dapat hari yang ketiga saya terus suruh pakar saraf tu tulis surat, saya terus pergi ke fizioterapi. Dan ada 2 kondisi tadi yang doktor cakap tadi. Satu, serangan virus yang mana awak boleh baik dengan steroid, iaitu antibiotik dan segala vitamin, dalam 2 minggu dah settle. Tapi kalau you diabetic, kandungan gula dalam darah terlalu tinggi, doktor tu cakap 3 hingga 6 bulan. Saya pun jadi panik. Sebab dia akan kekal 3 hingga 6 bulan macam tu. 3 hingga 6 bulan baru baik. Dan dia kata lepas ni you punya muka lagi jatuh. Lagi teruk sebelum dia pulih balik. Jadi saya jadi panik lah, muka ni lah yang saya nak jual sekarang kan. Time tu lah pula orang bagi kerja. So disebabkan saya tidak mahu perkara itu berlaku, saya memang off sugar, minuman bergula, dan favourite saya, Fazli, apa? Desserts. Dah tak boleh lah. Saya terpaksa ketepikan itu semua, disiplinkan diri. Tiap-tiap hari saya pergi fizioterapi. Alhamdulillah dalam kondisi yang 3 hingga 6 bulan sebab diabetik tu, saya dapat pulih dalam masa sebulan. Ni dah hampir pulih dah. Ada sikit-sikit. Ni dah hari ke berapa dah, Kak Adib? Mungkin boleh kongsikan. Ini adalah hari yang ke, tak tahu. Dah sebulan lah. 30 November saya didiagnose dan hari ni baru berapa bulan. Mei 28. Dah okey, dah boleh senyum, dia dah naik balik. Memang tak nampak lah apa-apa yang mungkin berbeza sebelum ini kan. Mungkin kembali normal lah. Macam tadi doktor ada kongsikan, selain pada kita memberikan sebarang ubatan, steroid dan sebagainya, ada
tadi doktor kongsikan senaman-senaman muka. Ada. Mungkin Kak Adi boleh kongsikan macam mana? Mungkinlah kadang-kadang kita ni yang tengok ni mungkin tak berkesempatan nak jumpa dengan doktor ataupun mereka mungkin boleh melakukan senaman sendiri di rumah. Kak Adi kongsikan macam mana? Actually that's a good point sebab bila saya kongsikan benda di media sosial, ramai netizen yang memberikan maklum balas, memberikan kata semangat, cakap benda ni boleh pulih dan sebagainya. Tapi yang menarik perhatian saya adalah apabila ada responden yang mengatakan mereka tak mampu jumpa pakar saraf, mereka tak mampu buat fizioterapi. Okey, saranan saya ialah carilah duit, pergi sekali pun jadi. Sebab bila kita pergi sekali tu, kita dah tahu apa yang kita boleh buat di rumah. Iaitu rawatan, di antara rawatannya ialah dia tuam muka kita yang jatuh ni dengan tuala panas, hot pack. Dia tuam dalam 10 hingga 15 minit. Selepas itu ada stimulasi elektrik yang dia letak dekat poin-poin tertentu untuk naikkan balik muscle kita. Dan ada terapi laser. Itu yang mungkin kat hospital je lah yang ada. Tapi lepas tu dia ada urutan. Dia ajar urutan kita sebab poin dia dekat belakang ni. Dia ajar urutan 5 poin dari sini ke sini, 3 di pipi dan 2 di atas kening. Dan ada senaman muka. Senaman muka dia kena tolak itulah, tolak inilah, nak senyum, nak masyam, nak muncung dan sebagainya, dan kenyut hidung. Adalah senaman-senaman yang kita boleh buat sendiri kat rumah. So saranan saya ialah kalau kena, kalau rasa tak mampu sekalipun, pergi sekali je untuk ketahui apakah yang boleh kita buat sendiri di rumah dan insya-Allah InsyaAllah. benda tu akan pulih. Betul. Kalau kita mengalami simptom berkenaan kan, jangan lambatlah sebenarnya. Jangan. Kalau tidak dia jatuh lagi teruk. Jatuh lagi teruk, lagi lama. Macam doktor saya cakap, "Hai Dr. Mark."